KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar sahabat-sahabat, adik-adik semua yang dikasihi oleh Allah? Pada pagi ini bersama lagi dengan saya, Dr. Kamilin Jamilin, dalam slot motivasi pagi. Baik, apa tajuk yang nak kita bincangkan pada pagi ini? Pada pagi ini insya-Allah kita akan berkongsi dan berbincang tentang satu topik yang melibatkan kita semua. Kita akan berbincang tentang SOP pergaulan. Bagaimana kita bergaul bersama dengan kawan-kawan kita, bagaimana kita bergaul sesama Islam, bagaimana kita bergaul sesama manusia, bagaimana kita bergaul antara lelaki dan perempuan. Jadi itu semua akan kita bincangkan dalam episod kali ini. Baik, sahabat-sahabat dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, pergaulan ni adalah fitrah manusia. Manusia perlu bergaul, perlu berhubungan, berinteraksi sesama manusia. Tanpa pergaulan, maka kita akan bersendirian di dalam kehidupan ini. Tanpa pergaulan, hidup ini tiada keceriaan. Jadi kita perlu bergaul. Semua orang perlu ada manusia-manusia yang dia ingin bercampur, dia ingin bersama. Jadi bila kita bergaul dengan orang, dengan kawan-kawan kita, dengan sesiapa sahaja, maka perlu kita raikan adab-adabnya. Kenapa kita kena raikan adab-adab ni? Sebab yang pertama sekali, kita tak mau dia terluka. Kita tak mau kita terluka. Kita tak mau ada kekurangan, ada kecacatan, ada kezaliman dalam perhubungan kita dengan mereka. Sebab tu Islam menggariskan beberapa panduan dan adab untuk kita jaga supaya insya-Allah pergaulan kita itu akan diberkati dan pergaulan kita itu akan kekal terpelihara ukhuwah perhubungan kita. Kemudian yang kedua, supaya tidak berlaku kemudaratan yang lebih besar. Nanti kita akan sebut apa kemudaratan itu. Kita tak mau nanti ada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah kita langgar. Justru kita akan menimbulkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Kita tak mau itu. Jadi kita perlu jaga hubungan kita dengan Allah, dan kita perlu juga jaga hubungan kita dengan manusia. Okey. Dalam pergaulan ni dia ada melibatkan ramai orang. Dia ada melibatkan macam-macam golongan yang perlu kita jaga. Okey, yang pertama sekali, bila kita bergaul dengan orang, maka kita perlu untuk nak meraihkan adab-adab Islam. Apa adab Islam secara umum? Okey, adab Islam dia ada sebutlah. Dalam agama kita ni, kalau kita bergaul dengan orang Islam, maka ada melibatkan beberapa adab dan hak. Itu kita kena jaga. Antaranya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebut bila kita bergaul ataupun bila kita bertemu dengan kawan-kawan Islam kita, kita bagi salam. Itu adab yang pertama mesti kena jaga. Dan kelebihan orang yang bagi salam ni Nabi SAW sebut banyak. Antaranya Nabi SAW beritahu, la tu'minu hatta tahabbu. Kan? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Pertama sekali Nabi SAW beritahu, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan mampu untuk nak masuk syurga sehingga kalian beriman. Kemudian wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak sempurna iman kamu ini sehingga kamu ini saling berkasih sayang. Awala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah kamu mau aku khabarkan kepada kalian sekira apa yang kamu buat itu, kalau apa yang kamu buat itu
boleh menyebabkan kamu ini saling berkasih sayang. Nabi SAW beritahu, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam sesama kalian. Jadi sebaran salam, kita jumpa dengan kawan-kawan kita, Assalamualaikum. Lebih baik daripada itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi lafaz yang lebih sempurna. Jadi bagi salam ini satu sunat, perkara yang sunat untuk nak kita bagi salam kepada kawan-kawan yang kita tahu, kawan-kawan yang kita tak tahu. Nabi SAW bagi tahu, akhir zaman nanti manusia ini cuma akan berikan salam kepada orang yang dia kenali sahaja. Jadi adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, apabila mendengar sahaja, selepas mendengar episod ini, jangan lupa amalkan. Jumpa cikgu kita bagi salam, jumpa kawan kita bagi salam, jumpa sesiapa yang penting sikit yang kita boleh bagi salam dekat mana-mana, kita bagi salam. Kita amalkan sunnah Nabi SAW. Sebab bila kita beri salam ini, dia ada satu salam ni simbolik Islam. Salam ni bila kita ucapkan, kita sebenarnya adalah doa. Apa maksud Assalamualaikum? Maksudnya salam sejahtera ke atas kamu warahmatullah, dan moga kamu mendapat rahmat Allah dan barakahnya. Kita doakan dia. Jadi orang yang didoakan itu pasti akan merasa gembira, akan merasa teruja. Itu kalau kita bagi salam, sangat sunat muakkad dan sangat dituntut. Tetapi hukum menjawab salam wajib. Kalau ada orang bagi salam pada kita, maka kita kena jawab Waalaikumsalam ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam adalah simbol Islam. Salam adalah adab pertama yang kita tunaikan. Itu akan membuka, dia akan membuka kasih sayang, pintu kepada kasih sayang. Dan itu jugalah yang mana Nabi bagi tahu, kalau kita bergaduh dengan kawan-kawan kita, orang yang terbaik adalah orang yang beralah, iaitu dengan memberi salam. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Sebaik-baik daripada orang yang duk bergaduh merajuk-merajuk ni, dia bagi salam. Jadi kita bagi salam, insya-Allah kasih sayang itu akan terpahat di dalam dada kita, dan perhubungan kita ni akan jadi baik. Kalau kita tak pandai nak bercakap sesama kita pun tak apa. Kita tak ada idea ini nak cakap topik apa, tak apa. At least jumpa tu, jangan tak tahu nak cakap apa, kita tak nak tegur. Tak. Kalau kita tak tahu pun nak cakap apa, bagi salam. Salam, senyum, itu pun dah memadai. Baik, kembali lagi kita selepas ini insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam segmen yang kedua ini. Okey, tadi kita dah bagi tahu adab pergaulan yang pertama sesama kita adalah kita berikan salam. Yang kedua ni kita sebutlah yang mana ramai daripada kawan-kawan kita yang tidak perasan, yang tak berapa notice. Iaitu bila mana kita bergaul, kita dengar kawan kita bersin, acum, maka apa kita jawab? Apa yang kita cakapkan kepada kawan kita, kita cakapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Tetapi doa itu selepas kita dengar yang bersin tu cakap alhamdulillah, itu adab dan sunnah. Bila mana kita bersin cakap alhamdulillah, dan bagi orang yang mendengar, maka dia ucapkan yarhamukallah, ataupun bagi perempuan yarhamukillah, iaitu semoga Allah merahmati kamu. Okey, itu antara adab yang sangat baik untuk nak kita jaga ketika mana dalam pergaulan kita. Okey, tapi ada beberapa benda yang saya nak highlight, sebab adab dalam pergaulan ni ada banyak. Cuma antara benda yang penting untuk nak saya ingatkan, yang perlu kita jaga, khususnya antara lelaki dan perempuan. Yang ini kena hati-hati, yang ini kena jaga sangat-sangat. Sebab ada di sana, macam kita kata, satu antara lelaki dan perempuan
Bila mana kita tak jaga perkara itu, syaitan akan ambil peluang untuk nak buatkan kita ini mudah melanggar perintah dan apa yang Allah telah suruh kepada kita untuk nak jaga dan buat. Okey. Jadi dalam Islam, memang Islam telah meletakkan hukum dan batas-batas yang kita kata solid, yang kita kata agak tegas, supaya nak menjaga, memelihara kita ketika mana kita bergaul antara lelaki dan perempuan. Sebab antara lelaki dan perempuan, kalau kita tak jaga, dia akan membuka pintu kemudaratan yang besar. Ramai daripada kita tak jaga ni, remaja, lelaki perempuan yang tengah semangat nak couple, yang tengah semangat nak cari pasangannya masing-masing. Ada cinta-cinta monyet yang kita dengar dekat sekolah-sekolah. Bukan masa sekolah je benda ni, sampai ke tempat office, sampai ke tempat kerja. Lelaki ni fitrah dia memang tertarik pada perempuan, dan begitu juga dengan perempuan, fitrahnya itu tertarik kepada lelaki. Jadi bila kita terlihat ini someone yang kita berkenan, ataupun yang ini dia tengok dia punya karakter dia, menepati cita rasa kita, ciri-ciri tu ada, zup, zas tu yang penting tu, zas tu yang akan membuatkan kadang-kadang kita terlajak. Jadi kita kena berhati-hati dalam bab ni, jaga SOP yang Islam telah gariskan dalam hidup kita. Okey, jadi kita nak kongsikan tentang SOP tersebut. Yang pertama, okey, jaga mata, jaga pandangan. Yang lelaki jaga mata, yang perempuan pun jaga mata. Dua-dua ni Allah perintahkan dalam Al-Quran. Pada lelaki Allah kata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang yang beriman, jaga, tundukkanlah pandangannya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada orang perempuan yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka. Sebab pandangan ini adalah kunci bagi segalanya. Sama ada dia boleh membawa kita ke arah kebaikan ataupun dia membawa kita ke arah keburukan, berpunca daripada mata. Mata kita ternampak, dia akan terus bawa ke hati, dia akan terus bawa ke fikiran kita. Itulah yang akan buatkan kita akan berfikir apa next step yang kita nak buat, apa tindakan kita yang seterusnya, berpunca daripada pandangan kita. Jaga mata kita. Jangan bila kita masuk nampak kita pun orang panggil apa? Usha kan? Usha apa? Nak mula dia Usha. Tak boleh. Jaga. Kalau lagi orang tu macam membawa fitnah, nampak macam menggoncangkan iman dan hati kita, lagi kita kena tundukkan pandangan kita. Jangan tengok hidup. Tapi mungkin ada yang tertanya, Ustaz, macam mana pula kalau kita dah ternampak je lah, kita jalan, takkan kalau kita tertunduk je, mungkin kita akan langgar pintu ke, langgar dinding ke apa. Jadi bukan kita kena tunduk macam tu sepanjang masa, tetapi kita jalan macam biasa. Apa yang kita ternampak tu, Astaghfirullah. Tapi jangan kita punya mata tu pergi follow. Kata Nabi, ya Ali, la tattabi'an nadratan nadra. Janganlah kamu ikuti pandangan kamu itu dengan pandangan yang lain. Maksudnya kita tengok, nampak tu, tengok lagi, toleh lagi. Jangan. Itu salah. Tertengok sekali tak apa, jangan ikut balik, jangan follow balik pandangan tu, baik lelaki atau perempuan. Tapi yang paling kena hati-hati lelaki. Sebab lelaki ini begitu dia punya ciri-ciri dia. Suka duk tak jaga mata dia. Bila sifat lelaki ni dia tarik kepada wanita yang indah, perempuan yang comel-comel. Jadi bila ternampak tu, dia rasa macam nak tengok. Dan benda itu lebih lagi ada pada lelaki daripada perempuan. Tapi ada pada perempuan juga. Maka jaga pandangan kita betul-betul. Kalau tak jaga pandangan betul-betul, habislah. Next, memang susah. Okey. So yang tu yang ketiga kita kena jaga.
Yang keempat, apa yang kita kena jaga? Yang keempat adalah kita jangan bersendirian di antara lelaki dan perempuan. Bersendirian lelaki dan perempuan inilah punca segala-galanya. Ramai orang ambil mudah bersendirian antara yang mahram dan yang bukan mahram dengan pasangan jantina lain. Itu cukup bahaya. Sebab kalau kita tak jaga itu, subhanallah, mungkin boleh membawa ke arah pintu zina, boleh membawa ke arah pintu yang lain-lain yang kita tidak uji akibat dia. Kunci dia itu sebenarnya daripada mata. Daripada mata, tengok, ambil tindakan apa nak buat, cari peluang. Kemudian bila dapat bersendirian, contohnya dapatlah ngorak-ngorak mengayak-ngayak sikit, dapat berdua-duaan, keluar berdua-dua, cari di bawah rembulan bulan, duduk di tepi pantai berdua-duaan, tak nampak orang, masa tu kita dah hilang malu lah. Kita akan ditenggelam dengan bisikan syaitan yang suruh kita macam seolah-olah melayari bahtera cinta ini. Seolah-olah kita sudah tidak nampak dunia ini. Masa itulah syaitan akan memulakan langkahnya. Ketika itulah kita akan terjerat dan kita akan mudah sangat untuk nak tergelincir. Baik, kembali lagi kita dalam segmen yang ketiga selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam segmen yang ketiga ini. Kita sedang membincangkan SOP yang keempat, pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kita sebut apa? Kita kata jangan bersendirian, berdua-duaan tanpa dilihat oleh orang lain. Sebab Nabi bagi tahu, tidaklah bersendirian di antara lelaki dan perempuan itu, melainkan yang ketiganya akan hadir syaitan. Itu ada connection satu, ada explanation biologi yang kita boleh dapat. Jangan. Okay? So berdua-duaan ni punca kepada segala maksiat, punca kepada segala jenayah dan pelbagai lagi. Ramai daripada anak-anak muda dekat luar sana tidak perasan tentang ini. Ramai ambil mudah dan akhirnya lelaki yang akan mengambil kesempatan. Baik. Adab ataupun SOP yang kelima kita kena jaga. Jadi kita dah cakap bagi salam, jawab bersin, kemudian secara spesifik kita kata kena jaga pergaulan tu, jaga mata, jaga jangan berdua-duaan. Kemudian yang kelima, jangan kita bersentuh-sentuhan yang bukan mahram. Janganlah nak bertepuk tampar lah, nak pegang tangan lah. Jangan. Ramai orang tak perasan bahaya benda ni. Anak-anak muda sana bila nak berdating tu, mula jalan, nak pegang-pegang tangan. Lelaki bukan mahram, bila pegang dengan tangan wanita bukan mahram, pasti akan ada memberikan satu feel. Subhanallah, syaitan yang dikacau kita. Bila benda tu, hubungan tu jadi halal, bila contohnya suami dengan isteri tu dah berkahwin, dia dipegang tangan tu, mungkin dia dah tak ada dah zaz-zaz tu lah. Tapi bila pegang dengan wanita lain, asing dalam hidup dia, yang bukan mahram dia, mesti akan ada satu feeling yang akan buatkan dia membangkitkan dia punya kegairahan, yang membangkitkan dia punya fikiran yang tidak baik itu, dan macam-macam. Ini lebih dahsyat lah. Islam dah suruh jaga daripada awal. Tundukkan pandangan, jangan berdua-duaan, berpegang tangan ni lebih advance. Kita memang cari nahai lah. Senang cerita, kita cari nahai. Bila kita pegang tu, definitely kita akan tertarik. Kita nak lagi something yang more, sesuatu yang lebih. Kita nak cuba lagi. Masa itulah akan terjadinya macam-macam perkara yang dahsyat. Jaga yang tu. Ingat, jangan berpegang-pegang, bersentuhan yang bukan mahram. Jadilah
Muslim Muslimah yang tinggi integriti, yang tinggi kredibiliti maruah dirinya. Jangan biarkan orang bukan mahram menyentuh kita. Itu maruah kita sebagai Muslim dan Muslimah. Okey. Kemudian yang keenam, antara SOP pergaulan kita, jaga penampilan diri kita. Jangan dedahkan aurat kita kepada orang yang bukan mahram. Kenapa? Okey, Islam suruh kita jaga pandangan. Pada masa yang sama, protection kita kena ada jaga benda-benda yang tidak menarik pandangan, lirikan mata orang lain. Jangan kita pergi buka, lepas tu kita kata ke orang jangan tengok kita. Pada dia yang buat macam kita kata rumah tu ada emas, ada wang ringgit, buka pintu luar-luar. Biar orang lalu lalang nampak ada duit kat situ, tak ada siapa jaga. Tak ada siapa-siapa nak jaga. Seolah-olah kita kata kita nak bagi tahu, tengok je lah. Janganlah fikir nak curi. Janganlah masuk nak merompak. Padahal kita yang menarik orang itu untuk nak fikir, untuk nak merompak, untuk nak fikir, untuk nak mencuri. Kita kena ada penutup pintu. Kita kena ada guard yang menjaga. Itulah batasan-batasan had-had yang telah Allah perintahkan kepada kita Muslim dan Muslimah. Muslimin dan Muslimah, semua ada aurat masing-masing yang kita kena jaga. Perempuan jaga. Sebab kenapa kita highlight pada perempuan? Tarikan perempuan pada lelaki itu lebih strong secara fizikalnya, secara seksualnya lebih tinggi kepada seorang lelaki berbanding tarikan seorang lelaki kepada wanita. Ada, tetapi secara in general kita akan tengok perempuan lebih menarik perhatian kepada lelaki. Sebab lelaki ni ujian dia paling besar wanita, bukan harta. Wanita first. Kerana wanita dia boleh tumbang, kerana wanita dia boleh korbankan harta dia. Tetapi bagi wanita ni, mungkin yang first sekali biasa kita akan tengok ujian pertama dia adalah harta. Ujian pertama dia adalah harta. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar kepada umat aku ini melainkan wanita dan harta. Wanita for men, harta for women. So ingat. Jaga aurat masing-masing, jangan cari nahas. Islam dah letak aurat kita cantik dah, supaya insya-Allah mengurangkan. Kalau orang kata ustaz, berlaku je ni kes-kes yang tak baik ni, jenayah-jenayah ni kepada orang-orang Islam yang pakai tudung elok ni semua. Kadang-kadang kita pakai tudung tapi pergaulan kita tak jaga. Kadang-kadang kita pakai tudung, pakai tutup aurat ni semua, tetapi kita tak jaga kita punya cara kita bercakap, suara kita, lenggang-lenggok kita. Pergaulan kita masih lagi bebas, masih lagi bercakap bebas lelaki dan perempuan. Kena jaga semua. Kita punya movement bila bercakap, janganlah buat suara-suara lengguk-lengguk manja-manja gitu, menggoda, menggairah. Kita tak boleh. Jaga tu semua. Itu semua mainkan peranan. Wanita yang muslimah, lelaki yang muslim, dijaga tu semua. Kepribadian luar dan dalaman mesti kena cantik. Tak boleh luar je. Luar pakai punya dahsyat, tapi duk menari macam apa je dalam dia punya media sosial. Itu pun menarik. Pergaulan dengan orang yang tak jaga, itu semua boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak dipuji. Baik, jaga itu semua, maka insya-Allah pergaulan kita ni akan lebih diberkati. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.